bilakah bermulanya sejarah Melayu atau sejarah alam Melayu? Sebenarnya berdasarkan kepada beberapa kajian yang kita lakukan, Melayu itu sudah tua, Melayu itu sudah lama. Sebenarnya Melayu itu sudah ada sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya perkataan Melaka itu berasal daripada perkataan laka. Laka itu telah berjumpa. Dan bahasa Arab, laka itu telah berjumpa tu. Kemudian mudareknya ialah yalqi. Bila tambah mim, dia jadi malqa. Asalnya nama Melaka itu malqa. Sebab itu kita jumpa perkataan Malaka di Portugal. Tempat perjumpaan di timur adalah di Melaka. Tempatnya nama Malqa. Bukannya disebabkan para miswara tertidur di bawah pokok Melaka. Dari sudut bahasa. Dan begitu juga Tuan Pengerusi, perkataan kalah. Kalah itu adalah perkataan paling lama sekali yang digunakan terhadap Kedah. Jadi kalah itu European sound. Sebab yang mengkaji biblical study adalah orang European. Justru dia mengatakan kalah atau disebut kalhu. Tetapi sebenarnya kalimahnya ialah kal'a. Kerana dalilnya ialah pedang Rasulullah SAW bernama kal'a. Dalam tulisan-tulisan kitab-kitab klasik Arab menulis bahawasanya Qaf Lam Ain, bacaannya kal'a ataupun bacaan lain kala'a. Dan pedang Rasulullah dinamakan kal'a, Qaf Lam Ain ya maksurah, kal'a. Jadi maksudnya itu, kenapa dinamakan pedang kal'a? Kerana pedang itu dibuat di satu tempat bernama kal'a. Dan di mana kal'a itu? Adalah Kedah. Macam mana saya yakin ia adalah Kedah? Kerana kita dapat beberapa bukti, antaranya daripada Ma'ajimul Buldan oleh Yaqut Al-Hamawi dan beberapa lagi sources yang lain. Dalam bahasa Arab, dia menyebut bahawasanya ada seorang traveller, pengembara yang orang Arab daripada Baghdad, dia daripada China untuk ke Baghdad. Dia orang selalu pergi balik. Jadi apabila sampai daripada China, dia nak masuk ke alam sebelah sini, dia perlu melalui satu pintu gerbang besar yang mana nama tempat itu ialah Kal'a. Jadi dia kata ketika aku sampai di situ, banyak relau-relau, penuh dengan relau dan orang melebur besi di situ. Itu yang disebut. Jadi daripada maklumat yang kita dapat ini, berdasarkan dokumentasi ini, kita boleh mengatakan bahawasanya Kedah itu adalah Kalah. Kalah itu adalah Kedah. Dan bagaimana pula dengan nama-nama yang terdapat nama Kalah terdapat di India, di Yaman, di Syria, di Mesopotamia. Saya membuat satu kesimpulan bahawasanya nama-nama itu diambil daripada nama Kalah di Kedah. Sebab itu Al-Kindi menyebut besi terbaik di dunia ada 3 disebut. Dia kata pedang terbaik di dunia ada 3. Saiful Yaman, pedang Yaman. Yang kedua Saiful Kalah. Dan ketiga Saiful Hind. Pedang Yaman, pedang Kalah, pedang Hind. Tetapi bila tahun 900 AD datang Al-Biruni, tadi yang Al-Kindi 800. Al-Biruni mengatakan bahawasanya semua besi terbaik di dunia datang daripada Kalah. Dan ini telah disokong beberapa catatan dalam catatan Tamil menyebut bahawasanya kebanyakan besi daripada Kalah itu bermutu tinggi. Dan hasil daripada penemuan yang kita dapati, Tuan Pengerusi, bahawasanya ada ekskavasi dijalankan di Kedah. Sebab di Malaysia kita kurang menjalankan ekskavasi, dan ekskavasi dilakukan oleh Prof Mokhtar itu hanya satu tempat sahaja daripada 37 tempat, tuan. Maksudnya ada 36 lagi tempat yang tidak diekskavasi. Prof Mokhtar hanya lakukan dalam bentuk scanning dan didapati ada 1000 batu persegi lagi relau di kawasan Kedah sehingga ke Patani. Dan kita maklum kawasan Kedah dan Langkawi itu antara hutan ataupun tanah yang paling tua di dunia, sekitar 557 juta tahun. Itu. Jadi apa yang menarik di sini, bila kita di Kedah itu dilakukan ekskavasi, dia menjumpai beberapa barang, antaranya Cak Moho.
Kita dapati Cok Moho itu, tapi artikel itu sebab orang putih yang tulis, jadi kita tidak itu hak dia lah, sebab itu artikel dia kan. Dia menulis, dia mengatakan, oh ini adalah tulisan Pahlawa. Ini adalah tulisan Pahlawa. Saya seorang linguis, saya melihat tulisan itu, saya kata ini bukan tulisan Pahlawa, ini tulisan Rudiman. Tulisan Rudiman itu, Tuan Pengerusi, adalah tulisan the development of the Armenian symbol. Maksud di sini, betullah apa yang disebut oleh Al-Biruni, menyebut bahawasanya orang-orang Rusia, Viking telah sampai ke Kalah. Sebab mereka nak besi Kalah tu disebut nama sebagai Syarbukan. Pedang Syarbukan mesti terhasil daripada besi Kalah. Sebab dalilnya macam ni, ketika perang Byzantine, Rasulullah ketika Islam menentang Rom Timur iaitu Byzantine, Rom Timur itu Byzantine, Rom Barat ialah Rom. Ketika berlaku peperangan itu, maka pedang mereka banyak patah. Jadi apabila tentera Byzantine mengetahui bahawasanya kenapa pedang mereka patah, itu menyebabkan salah satu sebab kenapa orang Islam menang. Jadi mereka berusaha mencari di mana kenapa pedang orang Islam tak patah. Itulah terbongkarnya bahawasanya pedang Rasulullah itu pedang Kalah, iaitu daripada Kalah. Maksudnya di sini Kalah ataupun besi yang dileburkan, yang terdapat di Sungai Batu di Kedah itu sudah lama, iaitu sebelum zaman Nabi Isa AS. Itu betul lah apa yang ditemui oleh Prof. Mokhtar sekitar 788 BC. Terima kasih Prof. Wow, hari ini baru kita tahu. Saya sekarang baru tahu, rupanya pedang Rasulullah besi itu datangnya daripada Kedah. Patut orang Kedah sebelah kita ni semua legend berani semua. Selepas Tun ada pula Sanusi sekarang ni. Patut berani. Tahniah pada orang Kedah. Okey Tun, apabila Prof dah bercerita bagaimana buku sejarah kita bercerita hanyalah bermula daripada tahun 1400 ketika para Maeswara bersandar di bawah pokok. Dan kegemilangan Melayu, kerajaan Melayu itu seluruh kebanyakan rakyat Malaysia tahu bermulanya daripada kerajaan Melayu Melaka Tun. Daripada pelayar ataupun pengelilingi dunia yang dipanggil nama Panglima Awang, sama ada betul ataupun tidak, wallahu alam, Profesor boleh betulkan nanti. Dengan adanya pula Hang Tuah bersaudara, hebatnya zaman Melaka ini. Pusat perdagangan terbesar ketika itu pun kerajaan Melayu Melaka Tun. Dan ada catatan sejarah daripada Portugis yang mengatakan siapa yang menjadi tuan di Melaka bererti dia seperti di Venice, iaitu pusat perdagangan terbesar di Eropah. Itu semua sejarah. Hebatnya Melayu. Kemudian Tun, selepas 1511, orang Melayu sudah pun jatuh terduduk kerajaan Melayu dan menjadi hamba kepada penjajah. Jadi soalan saya Tun, itu bunga Tun. Soalan saya kepada Tun, kenapa Tun? Kenapa kegagalan daripada sebuah empire yang kuat, yang hebat Melayu ini, kemudian kita dikongkong, dijajah selama lebih 500 tahun, dan hingga kini kita dah merdeka Tun. Kuasa ekonomi bukan pada kita Tun. Kuasa pemilikan aset dan juga tanah pun bukan milik kita Tun. Kenapa, di mana salah dan silapnya Tun? Silakan Tun. Saya ni orang baru. Saya tak tahu sejarah. Saya dilahir di zaman British. Saya membesar pun di zaman British. Dan di zaman British, mereka memberitahu kepada kita semua, orang Melayu, bahawa tanah Melayu ini aman dan tenteram kerana tidak mempunyai sejarah. Kita tak ada sejarah. Sebab itu tanah Melayu ini aman. Tak ada memusuh-musuh, tak ada tunjuk perasaan dan lain-lain. Dan memang pun benar,
semasa saya kecil, di zaman dijajah oleh British, negeri-negeri Melayu yang baki yang ada memang pun amat selesa kerana diperintah oleh British. Orang Melayu ni nak cari yang mudah. Dia tak suka yang susah. Sebab itu apabila British ambil 4 buah negeri dan bagi negeri itu kepada Siam, iaitu Thailand, tak ada siapa pun protes. Tak ada gerakan anti-British ataupun ada rusuhan dan sebagainya. Kenapa tidak ada protes? Kerana orang Melayu pada masa itu pun suka berpecah belah. Apabila British datang, British berasa senang kerana orang Melayu tidak bersatu melawan dengan British. Tidak seperti di di sebelah Indonesia, orang Aceh mereka memberontak lawan dengan Belanda. Tetapi di Malaysia kita hidup senang lenang, hidup mudah, semuanya mudah, tak payah nak mentadbir negara pun. Kita serah bulat-bulat kepada British. Sehingga ada pendapat bahawa orang Melayu tak mungkin memerintah negeri mereka pun. Itu sikap dan pendirian orang Melayu di zaman British menakluk negeri-negeri Melayu. Kita nak cari jalan yang senang sampai ke sekarang ni. Sekarang ini saya nampak, saya bagi pendapat bahawa dalam jangka masa 10 tahun saja, 2 kali pilihan raya, tak ada lagi tanah Melayu. Sejarah kita akan tamat 10 tahun lagi. Kenapa dia akan tamat? Kerana dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu sudah tidak ada kuasa di tanah Melayu. Tanah Melayu ini akan dikuasai oleh pihak lain, kaum pendatang. Tetapi tak apalah, kita tak usah berkacau lah, biar pilah. Kita macam kita saja. Apa dia macam kita? Kita jadi orang miskin, pengemis, minta sana, minta sini. Harap kerajaan bagilah. Kita orang Melayu miskin kena dapat duit daripada kerajaan secara percuma. Tak payah kita nak memberontak, nak pertahankan negara kita. Itu sikap yang ada kepada kita. Sebab itu saya berpendapat, selepas 2 pilihan raya, kita akan hilang tanah Melayu. Jadi sejarah kita yang kita dengar tadi bermula dengan nama-nama seperti Kalah ataupun Kedah, itu zaman dulu. Apabila satu bangsa mencerita berkenaan dengan kegemilangan masa dahulu mereka, ini adalah pengakuan bahawa hari ini mereka tidak gemilang lagi. Sebab itu dia sebut di zaman dulu, macam-macam orang Melayu boleh buat apa saja. Tapi itu pengakuan bahawa sekarang ini orang Melayu tak boleh buat. Sehingga nak pertahankan negara kita ini bukan dengan nyawa kita dah, dengan mengundi. Itu pun kita tak mampu nampak. Saya realis. Saya pegang kepada kenyataan. Saya tak fikir berkenaan dengan glamour. Cerita dulu kala apa semua. Ya, kita perlu tahu apa yang berlaku dulu kala. Kalau dianya menjadi satu pengajaran kepada kita. Tetapi kita nak seronokkan diri kita saja. Kita cerita berkenaan dengan zaman dulu, bagaimana orang Melayu
menjajah seluruh dunia, dapat berlayar, dapat menjadi orang yang mengelilingi dunia yang pertama dalam sejarah manusia. Itu sejarah. Hari ini kita adalah juga satu orang nama dia Azhar. Dia pun belayar juga. Tapi di mana dia sekarang ni? Apakah dia terkena? Bolehkah kita berbangga selama-lamanya dengan pelayaran Azhar? Saya nak beringat, kalau kita tak sedar berkenaan dengan sejarah, kalau kita tak sedar dengan keadaan kita sekarang, maka sejarah kita akan tamat. Dan benarlah seperti yang dikatakan oleh British, negara ini aman kerana tidak mempunyai sejarah. Terima kasih. Panjang, lebar, tapi Tun buat kita semua sedih. Kerana apa, Tun? Saya masih ingat ramalan-ramalan yang Tun selalu bercakap, kesemuanya menjadi kenyataan. Seperti mana 2020 UMNO tidak akan berkuasa lagi, bagaimana Donald Trump akan kalah dalam pilihan raya. Kali ini Tun kata pula 10 tahun lagi Melayu akan hilang kuasa dan hilang tanah Melayu itu sendiri. Tapi apa pun, Tun, saya yakin, Tun, pengganti-pengganti Tun yang berani bercakap, seperti ada di sini Cikgu Bat, ada di sini Papa Gomo, ada di sini ABY, ada di sini, ada lagi 2-3 orang tu baju merah tu, Tun. Ini semua anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda yang akan terus bercakap, menyedarkan anak bangsa kita supaya kita nafikan 10 tahun kata Tun Melayu akan hilang tanah dan kuasa. Kita kena sama-sama buktikan yang Melayu akan tamat.